أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Apa khabar para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali kita bersiaran pada hari ini untuk sama-sama kita membicarakan satu topik yang boleh dikatakan agak panas lah, iaitu bab munakahat, campur tangan mentua. Jadi sebagaimana yang telah pun kita war-warkan menerusi Facebook, terima kasih kita ucapkan kepada anda yang sudi untuk menghantarkan soalan dan juga kemusykilan, dan anda kini sedang menyaksikan Tanyalah Ustaz dengan perbincangan topik campur tangan mentua, yang mana anda juga selain daripada menonton kami menerusi kaca TV, anda juga boleh mengikuti kami menerusi siaran ataupun tonton secara HD menerusi www.tonton.com.my. Boleh sebar luaskan kepada sahabat-sahabat kita, keluarga kita, untuk sama-sama kita menonton siaran Tanyalah Ustaz. Dan pastinya dalam tonton banyak lagi siaran-siaran menarik yang kita sajikan kepada anda menerusi HD ditonton, insya-Allah. Baik, untuk tajuk yang akan kita bicarakan ini, campur tangan mentua, kita bawakan sebagaimana biasa bintang ilmuwan yang segak bergaya di sebelah saya ini, iaitu Kapten Maritim Nik Kamarudin Yunuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Lama tak jumpa. Alhamdulillah. Kembali kita digandingkan hari ini Ustaz. InsyaAllah. Ibu mertua sihat? Alhamdulillah sihat. Soalan tu nak jawab pun serba salah juga, tak? Jadi sebab banyak benda kita nak bicarakan, dan pastinya dalam hidup kita ni sebagaimana pepatah pernah menyebutkan Ustaz, sedangkan lidah lagi kan tergigit, ini kan pula kehidupan rumah tangga semestri dan sebagainya. Dan inilah naik turun ataupun pasang surut dalam kehidupan berumah tangga. Bahtera yang berlayar itu pastinya ada kalanya diuji dengan ujian dan sebagainya. Inilah yang bakal kita sama-sama ceritakan ataupun kongsikan untuk tajuk campur tangan mentua. Nampak tajuk ni Ustaz macam bawa konotasi yang negatif, tetapi hakikatnya ianya satu benda yang subjektif, yang luas. Jadi mungkin sebagai mukadimah lah pada hari ini Ustaz, bila sebut campur tangan mentua, sebagai mukadimah saya serahkan kepada Fadil Ustaz. Tafadhal mashkur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa nusalli wa nusallimu ala habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi azwajihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'ihim bi ihsani ila yaumil thumma amma ba'd. Baik, kita tengok firman Allah Taala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqaha min minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Surah An-Nisa. Jadi Allah jadikan manusia ini sebagai untuk bertakwa kepada Allah dengan menjadikan pasangan-pasangan hidup dan sebagainya. Maka bermula daripada pasangan-pasangan hidup itulah adanya suami, adanya isteri. Maka bila ada suami, ada isteri, adalah ayah, adalah mentuanya. Mentua ke mertua? Mentua, Ustaz. Mentua lah. Kita biasa guna mertua lah. Maknanya benda mungkin hampir sama dari segi lahjah, pronunciation dia berbeza sikit. Jadi bila kita berkahwin, maka adalah mentua. Maka daripada sinilah sebenarnya kita tengok kepada hikmah, kita balik kepada asal, kepada hikmah perkahwinan itu tidak lain tidak bukan hanya untuk memecahkan syahwat semata-mata, tapi disebut juga dalam kitab Muhimmah fil Ulumul Hadis yang berkaitan dengan hikmah perkahwinan itu ialah untuk kata mempersatukan ataupun mengeratkan hubungan yang mungkin
mungkin Anas sebelum ni tak kenal mentua ni siapa dan sebagainya, tapi bila berkahwin dengan anaknya, maka kerabat kita makin ramai, makin akrab dan sebagainya. Itulah sebenarnya tujuan perkahwinan sebenarnya. Maka di sana sudah pasti ada ibu sebenar dan juga ibu mentua, ataupun bapa sebenar dan juga bapa mentua. Sebenarnya kedua-dua taraf itulah taraf bapa ataupun taraf ibu yang sama tarafnya, tetapi mungkin ada hak-hak tertentu yang mungkin kalau ibu dan ayah kita mungkin kita nafkahkan dia dan sebagainya, tapi kalau mentua mungkin tidak nafkah yang diwajibkan, mungkin sebagai sedekah ataupun hadiah dan sebagainya. Maka insya-Allah dalam perbincangan mengenai kita memerlukan ibu dan ayah kita memerlukan ibu dan ayah mentua kita dalam untuk meneruskan orang panggil apa ni, onak duri dalam sebuah rumah tangga. Maka kita perlukan orang-orang tua ini untuk nasihat kita dan sebagainya. Sebab disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak pandai menghormati, jangan harap dia dihormati. Begitu juga ibu dan ayah kita, begitu juga ibu dan ayah mentua kita dan sebagainya. Masing-masing punya hak, anak menantu juga punya hak masing-masing. Jadi insya-Allah dalam sebagai peringatan atau mukadimah kita, itulah sebenarnya hikmah di sebalik proses membina rumah tangga, ialah membina ukhuwah ataupun menjalin eratkan hubungan silaturahmi ataupun silaturahim di antara sesama kita, insya-Allah. Allahu akbar. Demikian untuk mukadimah. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama ajak lagi ramai-ramai untuk tonton siaran kita pada hari ini, kerana bila sebut campur tangan mentua yang dalam bab menakahat ni, semestinya banyak sebab ianya berlaku. Antaranya ni kita nak kongsikan Ustaz, soalan yang pertama daripada sahabat Facebook kita, Sirna di Facebook. Apakah pandangan atau pendapat Ustaz mengenai anak-anak yang diserahkan atau dijaga oleh datuk dan neneknya? Adakah ini boleh dikatakan permulaan akan berlakunya campur tangan mentua dalam rumah tangga anak menantu nanti? Terima kasih. Asal lari je pergi kat atuk dengan nenek. Asal pergi kat atuk dengan nenek je lari lah tu. Kena rotan dan sebagainya. Sedikit pandangan Ustaz. Anak hidup dengan ibu ayah ataupun ada yang hidup dengan atuk dan nenek? Dua-dua. Ada ketikanya atuk dengan nenek juga. Ketikanya okey. Duduk dengan atuk dan nenek, maksudnya anak kita. Mana anak kita dijaga oleh ibu mentua ataupun bapa mentua. Mana ini soalan dia ni, maksudnya adakah itu bermula turning point lah. Turning point untuk campur tangan tadi. Dia macam ni, namanya campur tangan campur tangan kita dah ada dua kan, laki bini, tapi mari tangan yang ketiga. Mana campur tangan ni, dia campurkan tangan yang ketiga. Okey, tangan yang ketiga itu kalau tangan positif, insya-Allah dia akan lagi rapat. Tetapi kalau tangan itu tangan negatif, menyebabkan dia akan jadi jurang pemisah. Jadi anak sebenarnya ataupun cucu kita serahkan, jangan serah sebulat-bulatnya kepada ibu dan ayah. Walaupun ibu dan ayah kita sendiri, maknanya ibu dan ayah kita sendiri sebenarnya mentua kepada isteri kita. Sama juga kaedahnya kan. Maksudnya kenapa tak boleh? Bukan tak boleh hantar untuk pergi ziarah dan sebagainya, tapi tak boleh dibiarkan untuk dijaga oleh atuk dan nenek ataupun bapa mentua, ibu mentua dan sebagainya. Sebab satu yang pertamanya, satu kasih sayang lah. Kasih sayang. Kita sekarang ni susah Ustaz sebab kami ni bekerja. Kalau bekerja serah kepada pengasuh. Pengasuh sekarang macam-macam, ada penderaan dan sebagainya. Itu pandangan kita. Kalau kita kata semua pergi tak ada pusat asuhan, maksudnya orang tak hantar lah. Mana pusat asuhan akan ditutup. Tapi kenapa orang lain boleh, kenapa kita tak boleh? Kenapa kita bebankan? Saya ingatkan anak-anak yang baik, jangan bebankan ibu dan ayah kita dengan anak-anak kita. Ibu dan ayah dah tua, kata jangan ibu muda pada kita dah. Ibu tua lah biasanya. Tua, nak ibadat dan sebagainya. Dia merancang, selepas aku pencing, aku nak beribadat, aku nak dekatkan diriku dengan Allah, dengan masjid surga. Bukan masa kerja ni tak dekat-dekat, cumanya ruang tu terhad, ruang tu terhad. Tapi bila ada ruang, tiba-tiba kita meletakkan anak dan cucunya, anak kita, cucu dia tadi, untuk dijaga. Jadi bila dia akan tangguhkan sembahyang dia, lampir nak tukar, apa nak kena masak sikit, nak tunggu balik daripada tadika. So semua tu menjadi beban. Dan ini pada pandangan saya juga dia akan jadi punca kepada campur tangan
ibu ataupun bapa mentua kepada anak-anak. Maka di sinilah mula turning point. Maka untuk mengelakkan berlaku campur tangan, dan dalam campur tangan ni kadang-kadang ada positif, ada negatif. Kita takut nanti banyaknya negatif dan sebagainya. Oleh kerana itu, anak-anak yang baik di luar sana ataupun di dalam sini studio, tolong jangan, kalau boleh dan cuba elakkan daripada kita serahkan 100% penjagaan asuhan anak-anak kita kepada ibu dan ayah kita ataupun ibu dan bapa mentua, untuk mengelakkan sebagai untuk campur tangan. Sebab nanti bila dah ada skerap duduk dengan dia, aku nak jaga kau, macam-macam lah, macam-macam hal. Oleh kerana itu, sebagai untuk mengelakkan daripada campur tangan yang tidak elok, untuk jaga hubungan, hikmah di sebalik perkahwinan agar keharmonian terjaga, maka elakkan daripada diserahkan kepada ibu dan ayah kita sendiri ataupun ibu dan ayah mentua. Wallahualam. Saya memilih untuk bersetuju dengan Ustaz. Sebab apa? Sebab kadang kita dalam mendidik anak ni, kita mungkin kurang pengalaman. Tapi ibu dengan ayah kita, yakni datuk atau nenek anak kita lah, mungkin dari sudut ilmu, misalnya boleh ajar mengaji dan sebagainya, dari sudut fardu ain tu mereka mahir. Jadi mungkin atas faktor itulah saya kira ada juga dalam kalangan kita yang memilih jalan untuk meletakkan anaknya. Bukan sebab nak bayar pengasuh. Bukan. Itu faktor sampingan. Saya fikir begitulah. Kalau ada, pastikan kita tidak niatkan untuk upah, kerana ibu dan ayah kita ni bukan untuk diupah menjaga ataupun mengasuh anak kita. Tak padan. Ya, betul Ustaz. Jadi sebab itu bila Ustaz sebut berilah ruang dan juga keselesaan kepada ibu dan ayah kita untuk beribadah kepada Allah dengan penuh keselesaan, insya-Allah. Jadi banyak akan kita kongsikan Ustaz, campur tangan mentua. Menampak makin panas ni Ustaz. Saya pun banyak kali gagak ni sebab apa? Sebab ramai mata yang menonton pada hari ni. Jadi insya-Allah kita nak berjeda seketika, kita nak tenang-tenang dulu. Kita akan kembali selepas ini dalam Tanya Ustaz. Biar tamu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tamu jangan keliru, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi bersama Al-Fadhil Ustaz Kapten Maritim Nik Kamarudin Yunuh untuk kita meneruskan diskusi tajuk kita dalam bab munakahat campur tangan mentua. Kalau tadi isunya kita bicarakan berkenaan dengan soalan sahabat kita, ada yang terpaksa hantar untuk dijaga oleh atuk ataupun neneknya. Jadi anak kita jadi sehingga hilang autoriti kita terhadap anak-anak kita. Jadi soalan yang berikutnya ni Ustaz, soalan yang datangnya daripada Nurul Hidayah Saifuddin di Facebook. Apakah anak perlu mengikut segala apa yang disuruh andai ada campur tangan oleh mentua dalam rumah tangga, walaupun ianya tidak logik akal? Adakah dikira derhaka andai tidak mengikut arahan orang tua? Bagaimanakah untuk bertindak dengan rasional untuk perkara seperti ini, Ustaz? Soalan ini panas ni. Panas ni, bertambah panas. Setiap arahan adalah perlu diikuti ataupun tidak. Okey, baik. Okey, bila kita sebut campur tangan, di luar sana ibu-ibu, ayah-ayah, adik, kakak semua, kita jangan sebut campur tangan itu terus pada negatif. No. Bila kita negatif, dia akan jadi auranya akan negatif. Cuba kita positifkan campur tangan ibu ataupun bapa mentua. Biasa orang sebut ibu mentua je kan, mentua. Bab orang lelaki ni dia tak ambil kisah sangat kan. Yang perempuan biasanya bab masakan pun dia tak boleh dah. Kenapa kau ni masin sangat, pedas sangat, dia macam-macam kan. Orang lelaki dia hentam kromo je. Asal boleh. Baik. Campur tangan sebenarnya dalam Islam dinun nasihah. Islam ni agama nasihat umum. Tak kiralah daripada siapa sekalipun, seandainya nasihat itu nasihat yang baik, maka perlu diikuti. Maksudnya sejajar dengan itu disebut oleh Nabi SAW, ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtul walidaini. Redha Allah mengikut redha kedua ibu bapa kamu, dan kebencian Allah mengikut kebencian kedua ibu bapa kamu. Okey. Maksudnya ibu bapa di situ umum ulama menafsirkan ibu bapa kita sendiri pada darah daging kita, mungkin ibu bapa yang baru dijadi melalui persemendaan ataupun melalui perkahwinan tadi, itu mentua, ibu ataupun ayah.
Seandainya nasihatnya adalah nasihat yang baik, nasihat yang baik ke arah kebaikan, ke arah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib diikut. Ini kan pula mentua yang nasihat cumanya jangan kita kata nasihat yang tak baik. Sebagai contoh ada nasihat yang aku tengok laki kau tu memang tak sesuai dengan kau, ataupun nasihat anak jantan, bini kau tu aku tengok macam kau sebenarnya boleh cari lebih baik daripada tu lah. Contohnya kau dengan dia tak sekupu. Sebab tu bila sebelum perkahwinan, proses sebelum perkahwinan, wahai ibu-ibu dan ayah sekalian, proses kita mencari jodoh itu, mencari yang sekupu, yang sebadan. Masalahnya ustaz sekarang ni dia cari sendiri. Okey, katalah dia cari sendiri tanpa restu kedua orang tuanya, mungkin boleh jadi yang ini yang menyebabkan campur tangan yang tak elok. Maksudnya dia nasihat supaya diceraikan mungkin, ataupun dipisahkan dan sebagainya. Peristiwa ini pernah berlaku zaman Rasulullah SAW, zaman Sayyidina Umar pun pernah berlaku dan sebagainya, iaitu Nabi Allah Ibrahim dan Ismail alaihi salam pun pernah berlaku juga proses-proses yang nasihat dan sebagainya. Nasihat untuk bercerai di atas sebab-sebab yang tertentu. Sebab itu kita tengok sebab yang tertentu yang dibenar izin untuk kita mendengar atau patuh. Tak semuanya wajib kita patuh seandainya ia bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi menantu-menantu yang baik, mertua-mentua yang baik, nasihat, dan dengan nasihat itu ialah nasihat ke arah kebaikan. Wajib kita ikut. Seandainya nasihat itu nasihat keburukan, maka tak wajib engkau patuh selagi dia bercanggah dengan hukum Allah ataupun bercanggah dengan apa kehendak Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Yang lebih dibimbangi ustaz, ada dalam kalangan mungkin segelintir lah berlaku terpaksa buat benda yang khurafat. Ini juga satu benda yang perlu dijaga, diperhatikan dan juga perlu dimuhasabah bersama. Kadang-kadang adat-adat itu tidak boleh ditinggalkan ustaz. Mungkin sedikit respon daripada ustaz. Okey, mungkin contohnya ialah ilmu dulu panggil minyak dagu untuk pengasih lah, untuk pemisah lah, penunduk untuk pembenci, dan penunduk dan sebagainya. Okey, baik. Dalam Islam memang kita ada keadaan untuk sayang menyayangi. Sebagai contoh, ayat-ayat tertentu dibaca untuk tertentu sebagai khasiatnya. Sebagai contoh, baginda Nabi SAW ketika dalam surah Hijrah, kita pun dekat dah nama ayat hijrah kan. Dalam Gua Thur, Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar Siddiq. Ketika itu Abu Bakar disengat binatang. Itu ada sahih. Disengat binatang. Apa baginda baca? Baginda SAW baca ialah Al-Fatihah. Suratul Fatihah untuk penyembuh. Maknanya surah itu adalah bukan khusus untuk penyembuh saja, untuk elan, tetapi khasiatnya di situ ialah fadilatnya ialah penyembuhan. Ada juga setengah-setengah guru kita yang mengajar surah Taha ayat pertama sehingga ayat 5 untuk lembutkan hati anak yang keras, ataupun lembut hati isteri, lembut hati suami dan sebagainya. Lembut hati bukan lembut body lembut hati, jangan salah baca. Salah baca lanas. Contoh ni lembut hati. Boleh. Tetapi kalau pergi jumpa yang khurafat, buat tangkal tu, sembelih ayam hitam, serah, kemudian buat padi letak sini, macam-macam sumpahan dan sebagainya, benda khurafat sila tinggalkan. Wala tusyrik bihi syai'an, dengan kamu syirikkan Allah dengan segala sesuatu. Tak kira syirik segi perbuatannya ke, sama ada syirik pada akidahnya ke, syirik pada amalannya kah, maka kesemua tu hendaklah dijaga. Maka seandainya ada, tolong please sangat-sangat ibu ayah yang baik-baik di luar sana, seandainya kita kata nak suruh dengar anak menantu dengar cakap kita, bangkit malam 2 rakaat taubat, 2 rakaat hajat lillahi ta'ala. Ya Allah, lembutkanlah hati ibu mertuaku, lembutkanlah hati anak menantu aku ini ya Allah. Minta dengan Allah Ta'ala, bukan minta dengan kahin, bukan minta dengan sahir, bukan minta dengan orang yang syirik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu perbuatan yang minta kita jauhkan. Jangan ada mentera-menteri dan sebagainya yang pelik-pelik, yang menyebabkan jadi khurafat ataupun jadi syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dah beramal dengan itu, mengucap semulalah dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah selamat. Untuk apa membawa sayur kalau ikan banyak dibeli? Untuk apa hamba menegur kalau tuan tidak peduli? Jadi ada sebab tu, ada hikmah ibu mentua ataupun ayah mentua tegur kerana sebab peduli lah ustaz. Baik, berikutnya kita ada soalan Nur Hayati Ismail di Facebook. Sejauh manakah
kita sebagai mentua perlu mengambil tahu perihal rumah tangga anak-anak. Dan yang kedua, apakah menjadi mentua yang sporting itu ada kebaikan dan keburukannya? Sporting tu maksudnya macam mana sporting? Bukan sport rim. Sedikit bercerah pada Ustaz. Allah. Okey, Kak Yati ni apa? Dia bukan pemanggil, dia penulis setia. Komen setia. Setia Nurhayati Ismail. Baik. Setakat mana atau sejauh mana kita boleh ambil tahu hal anak-anak. Dia anak-anak kita, anak-anak yang baru jadi anak setelah perkahwinan. Itu menantulah menantu. Dan menantu ataupun ibu mertua, pak mertua ni dia dah jadi tarah ibu dan ayah sehingga air sembahyang pun dah tak batal. Kemudian apabila kita terpisah dengan isteri sekalipun ataupun dengan suami sekalipun, tetap air sembahyang, tetap masa kita tak batal. Maknanya Allah buat muliakan dia sehingga sampai bila-bila, dan tak boleh pun kita berkahwin dengan dia walaupun cantik mana mak mertua kita dan sebagainya. Jadi sejauh mana kita boleh untuk nasihat dia? Nasihat dia macam anak kita. Macam anak kita, kalau tengok dia berlaku pendedahan aurat, tak solat, melengahkan solat, terabai tanggungjawab dan sebagainya, yang tu kena nasihat lah. Nasihat dalam arti kata sebagai anak. Dan cara nasihat tu kena betul lah kan. Jangan memalukan dia dan di hadapan menantu-menantu yang lain dan sebagainya. Tengok balik hari lahir mak ayah apa balik tengok tu main kereta pun, tayar pun dah tengok botak dah, contohlah kan. Jangan. Mana kalau ada benda yang kita perlu betulkan, yang nampak yang tak betul, sebagai ibu dan ayah yang baik, maka panggil duduk dalam bilik, tengok kau ni macam lain macam je, apa ni Nas, isteri kau ni macam, contoh kan, panggil, jadi mak nasihatkan supaya kau banyak-banyakkanlah taubat, janganlah keluar pergi main, banyak sangat tinggalkan nafkah isteri, anak-anak, sebagai contoh. Setakat mana dalam mana kita tak boleh nak bagi tahu dalam mana selagi ada kelompangan, kepincangan, maka sayugia dan selayaknya ibu dan ayah ataupun mentua itu untuk nasihat anak menantu mereka. Sebab itu kalau saya ustaz diberi izin untuk bacaan doa di majlis-majlis perkahwinan, kita akan buat satu majlis serah. Sekarang baru dah nampak penyerahan. Saya menyerahkan. Dalam doa tu sebenarnya kita boleh gabungkan. Kalau kadang-kadang ibu dan ayah tak sempat nak buat itu. So saya akan baca satu macam pujangga Arab dan sebagainya. Pada hari ini dalam usiamu, dalam setelah dewasa, beban tanggungjawabmu telah berpindah daripada ibu dan ayahmu kepada kamu, wahai Anas. Ketika ini ibu serahkan namalah isteri sekian Pulanah binti Pulanah untuk dijaga. Jagalah dia selagi dia menjaga bla 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 bla. Mana kita akan rasa tanggungjawab. Begitu juga dalam taklik di belakang surat nikah tu pun kita akan rasa bertanggungjawab. Jadi persoalan tadi setakat mana, maknanya selagi kita nampak dia perlu kepada bimbingan dan nasihat, maka kita kena bimbing dan nasihat dia. Dan soalan yang kedua tadi iaitu sporting atau terbuka. Bagus ke? Sporting atau terbuka. Dia macam ni. Dia sporting ni macam menjiwai. Kalau anak menantu tu katalah suka berkelah, maka ibu dan ayah mertua ni okey boleh nanti tengok ayah abah tengok jadual abah. Kalau abah tak pergi ceramah, tak pergi kuliah, tak ada tanyalah ustaz, bolehlah kita pergi. Contoh kan, bulan ni tak ada, hari minggu ni tak ada, jadi kita boleh pergi. Itu sporting. Jadi sporting ni dalam maksudnya dia memahami akan anak menantu mereka, tetapi sporting jangan benda yang maksiat. Makna kalau benda yang maksud namanya kita sekongkol. Itu sporting itu. Sporting tak apa, dia macam tu pun pakai macam tu okey. No. Benda yang tak baik, ibu dan ayah tak boleh sporting. Kebaikannya ibu dan mertua ni yang sporting ni maknanya orang sekarang panggil masuk. Dia masuk dengan menantu dia tu. Masuk maksudnya dia boleh pergi. Boleh geng lah. Boleh geng lah. Satu geng. Maknanya satu kepala. Kalau anak dia masuk kari. Mak dia walaupun tak suka, lama-lama dia akan cuba. Macam itulah keadaan dia. Maknanya kita rasa seronok bila mentua itu sporting dengan kita. Tapi dalam hal ketaatan ataupun hal kebaikan dan sebagainya. Tapi kalau hal keburukan jangan sporting. Maksudnya anak tu katalah suka menombor. Ayah tu, malam tadi
ayah ada mimpi. Oh, cantik juga menombol contoh. Maka jangan. Itu sporting itu sporting yang ke arah keburukan. Maknanya ibu dan ayah mentua yang sporting itu bagus sebenarnya dalam hal-hal kebaikan, insya-Allah. Baik, mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya, dan banyak yang akan kita kongsikan untuk tajuk kita campur tangan mentua dalam bab menakahan. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita redakan seketika tekanan, insya-Allah. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi kita mendiskusikan topik munakahat campur tangan mentua. Dan kita masih lagi bersama Fadil Ustaz Kapten Maritim Nik Kamarudin Yunuh untuk kita teruskan lagi, Ustaz. Dan sebelum itu, sebagaimana biasa, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada para penonton yang sudi menghantarkan soalan dan juga kemusykilan yang berkaitan topik kita pada hari ini. Dan bagi anda yang menonton menerusi FB Live dan juga siaran di www.tonton.com.my, dan boleh tekan butang kongsi ataupun sebar luaskan. Mudah-mudahan ramai lagi yang sama-sama menonton kita untuk siaran Tanyalah Ustaz pada hari ini dan juga hari-hari yang lain. Baik, soalan yang berikutnya, Ustaz, datang daripada sahabat kita di Facebook untuk kita raikan lagi berkenaan dengan campur tangan mentua dalam bab menakahan. Tadi Ustaz dah cerita sikit bagaimana limitasi ataupun batas mentua setakat mana dia boleh campur tangan. Jadi ini ada soalan yang berikutnya daripada Cahaya Nur. Soalannya, Ustaz, adakah terdapat adab yang perlu dijaga oleh mentua apabila tinggal di rumah anak menantu? Tambahannya pula, menantu itu seorang perempuan. Mohon pencerahan, Ustaz. Terima kasih. Cepat terasa lah kot mungkin kalau perempuan kan. Emosi tu, Ustaz. Ya, baik. Ustaz dah rasa sebab Ustaz dah ada menantu. Oh ya, tapi menantu duduk dengan kita, mungkin kita tak terasa macam soalan tu. Maksudnya seorang bapa mentua duduk dengan menantu perempuan lah ni. Okey. Apa yang perlu dia jagalah, maksudnya mungkin segi aurat, segi tutur kata dan sebagainya. Yang pertama sekali, menantu tu sendiri, menantu sendiri, adakah dia boleh menerima keberadaan orang yang ketiga? Keberadaan orang yang ketiga. Sebab bila dia berumah tangga, sebenarnya dia nak cuba mencipta kehidupan bersama pasangan dia. Mencuba satu kehidupan bagaimana dia beristiqlal, merdeka dia daripada kepungan dan juga ikatan ibu dan ayah. Dia nak cuba jadi ibu dan ayah. Macam mana kebebasan dia, macam mana dia nak layan suami dia. Mungkin dengan adanya mentua, mungkin dia terhad, ada limit untuk dia layan dan sebagainya. Mungkin juga dalam rumah sebagai menantu, walaupun dia bebas auratnya, tapi tetap masih lagi ada limitasi dia, ada limit, ada batasan. Takut nanti dia terlepas berkembang keluar daripada bilik air dan sebagainya, walaupun dibenarkan, tetapi seandainya mendatangkan fitnah, maka dia tidak dibenarkan walaupun anak sendiri. Ini kan pula mentua, sebab mentua dia tetap juga ada nafsu dan sebagainya. So itu menantu, menantu batasan aurat kena jaga, begitu juga mentua kena jaga batasan aurat dan sebagainya. Dan tidak dibenarkan untuk bergaul bebas sebenarnya, walaupun dia aurat dia boleh buka macam anak sendiri, tapi tak boleh nak bergaul bebas yang boleh mendatangkan fitnah dan sebagainya. Sebab kadang mentua kadang muda, 40-an dan sebagainya. Saya umur 47 dapat menantu lelaki. Maksudnya kalau menantu perempuan saya umur 40-an masih lagi, orang bahasa sekarang dipanggil ganteng. Bukan gantang, ganteng maksudnya masih gagah perkasa dan sebagainya, mempunyai bagai-bagai lagi lah. Jadi mentua yang berada di rumah menantunya perlu menjaga batasan aurat. Kena jaga satu. Yang keduanya, jangan berlebih-lebihan dalam nasihat tadi. Maksudnya kalau kesalahan yang sedikit, contoh mungkin anak menantu perempuan tu tak sempat untuk lipat baju ataupun nampak baju digantung yang tak sempurna, maka janganlah benda yang kecil itu dibesarkan. Balik nanti menantu duduk kat rumah, anak balik, anak lelaki balik, Man, Anas,
Bini kau ni, aku dah cakap dah dulu. Memang dia tak layan. Abah nak makan nasi. Contoh. Walaupun kawan tu tertidur, terlambat sikit untuk hidangkan atau untuk menyapa dan sebagainya. Mana benda-benda macam tu kena jaga. Maksudnya, benda yang kecil jangan dibesarkan. Bapa, oi, kesian kat menantu. Menantu dah terima kita untuk dijaga dan sebagainya. Satu, benda yang baik dah sebenarnya. Begitu juga hal-hal yang lain, maksudnya jangan dihebohkan, dicerita kepada adik-beradik yang lain keburukan. Mungkin aku dengar lah apa tu, bini dia tu jawab mulut lah. Kita pula menceritakan benda yang berlaku dalam rumah tangga kepada menantu-menantu yang lain, mungkin kepada saudara mara yang lain, mungkin menyebabkan bila tiba hari raya dan sebagainya dia rasa malu, termalu kerana diceritakan akan aib mungkin, ataupun ceritakan sedikit kekecohan rumah tangga dan sebagainya. Maka ibu ayah mentua dan juga anak menantu perlu jaga batasan-batasan berkenaan agar lebih harmoni kehidupan dia, insya-Allah. Sebab itu dimimbangi berlakunya pulau memulau ataupun terpinggir dan sebagainya. Kita nak mengelakkan perkara-perkara seperti itu, Ustaz. Baik, berikutnya kita ada Ruby AB di Facebook untuk soalan yang berikutnya. Baik, Ustaz, apakah persiapan yang perlu ada bagi ibu atau bapa yang baru pertama kali ingin menjadi ibu atau bapa mentua apabila anaknya ingin mendirikan rumah tangga? Ini persiapan yang bagaimana? Dan yang kedua, apakah ciri-ciri mentua yang baik di dunia maupun di akhirat, dan apakah zaman sekarang masih ada lagi ibu mentua seperti filem Ibu Mentuaku dalam filem Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, Ustaz? Siapa Kasim Selamat? Lawyer, magistrat, ahli muzik kan? Mereka orang macam tu lah. Dia punya dialog ada, Ustaz. Okey. Persiapan, pertama persiapan. Contoh, senang Ustaz bagi tahu Ustaz sini dah jadi bapa mertua orang dah ada menantu, dah ada cucu dan sebagainya. Pertama sekali kita dalam zihin pemikiran kita bahawasanya kita akan menerima satu orang baru dalam keluarga. Maksudnya menantu tu orang baru. Kita tak tahu, mungkin kita sikit-sikit kita tahulah background dia begini dan sebagainya. Tapi kita tak tahu pelaksanaannya sebenarnya macam mana. Saya kenal Anah macam ni, handsome dan sebagainya. Tapi bila duduk dengan dia, kita belum tahu lagi. Duduk sini nampak handsome tegak, tapi bila duduk sekali belum tentu lagi. Mungkin dia tengok kata, siapa ni? Kita tak tahu. Nampak kelemahan dan kekurangan. Dia akan jumpa kelemahan. So, seorang ibu mentua, bapa mentua yang baik, dia telah bersedia akan segala kebaikan, akan segala keburukan, akan segala kelompangan, akan segala kepincangan yang ada pada anak menantu dia. Dia kena set dah. Kalau dia ni macam mana? Dia menantu lelaki, seandainya berlaku perselihan faham dengan dia, aku nasihat dia tak dengar juga, mungkin aku lempang dia ke apa, suatu hari nanti kalau dia tak benarkan anak aku, dia akan ceraikan anak aku jadi janda sebagainya. So benda tu dah ada persiapan untuk dia menerima segala apa yang akan berlaku. Itu satu. Yang kedua, bagaimana pula kita fikir seandainya menantu aku ni aku dah tak ada orang lain, boleh tak aku nak duduk dengan menantu aku? Mana dia kena spare kepada boleh tak aku duduk menantu, dan menantu boleh tak menerima aku seadanya? Seandainya aku nak menantu aku menerima aku, maka aku perlu menjadi penasihat yang baik dalam rumah tangganya. Aku bukan menjadi sebagai orang kata tangan-tangan yang ketiga untuk merosak punahkan hubungan mereka. Bahkan dalam satu enactment saya ingat ada enactment enactment 11 tahun 2013, enactment kesalahan jenayah syariah 2013 bahagian 5 kesalahan pelbagai seksyen 43 yang memperuntukkan mengganggu rumah tangga orang lain. Maksudnya ibu mertua, ipar-duai, orang luar yang sebut pihak ketiga. Penyondol penggondol ke apa tahulah, dondol lah lebih kurang. Siapa pun jua yang boleh mengganggu keharmonian rumah tangga boleh didakwa. Di bawah enactment ini boleh didakwa. Sebab seorang menantu nak buat baik kepada anaknya, isteri dia tadi, tiba-tiba diganggu. Contohnya, kau tak payahlah nak, bini kau tu bukan baik mana pun. Kau abah cadanglah, kalau kau tak nak tinggal dia pun, kau kahwinlah seorang lagi, padan muka dia. Contoh. Sedangkan anak
ini nak buat baik. Ya. Maka kita telah mengganggu. Siapa jua yang mengganggu seseorang untuk buat baik atau memberi nafkah yang sebaiknya kepada orang jagaan dia, maka dia boleh dakwa di bawah enactment ini. Maksudnya kita cukup menjaga. So benda macam tu kita kena fikir. Tu persiapan tu. Ada peruntukan rupanya. Seandainya aku ganggu gugat sedangkan dia nak buat baik, kecuali kita tengok anak menantu tampar, menampar, tendang, menendang dah berlaku kezaliman lah. Kezaliman itu penatnya, maka wajib kita ketika itu wajib tegah mar'a minkum munkaran lah, melihat satu kemungkaran. Ini kan pula kemungkaran dalam rumah tangga. Yeah. Jadi ada tak ibu mentua yang sama dengan zaman Piramli dulu. Yang kita kata dalam kisah tu dia apa? Dia tipu kan? Dia kata telah dikahwin. Dah meninggal. Dah meninggal. Dr. Asmadi. Pergi tengok kubur, rupanya kubur orang lain dan sebagainya. Yeah. Sebenarnya benda tu lama dah buat berapa puluh tahun. Dah lama dah. Dah lama filem tu. Tetapi sebenarnya pengajaran yang cukup besar bahawasanya seorang mentua yang dianggap sebagai bapa ataupun sebagai ibu yang sebenar tidak sepatutnya ada macam tu perangainya. Mungkin ada ketika itu pada zaman itu, mungkin ada macam tu kerana kebencian yang meluak-luak kepada menantu, kerana menantunya ahli muzik, menantu tak kerja dan sebagainya. Sekarang pun mungkin ada PL yang semacam itu masih ada. Cumanya bagaimana cerita tu mungkin tak berlaku macam itu, tapi PL yang meracuni pemikiran anak menantu tu masih ada di kalangan orang kita yang negative thinking tadi. Maksudnya sikit pun dah dia anggap besar, menantu yang macam ni dia anggap jahat dan sebagainya, kerana tak sebulu tak sealiran dengan apa yang dia nak. Mungkin kehidupan dia agak kata mewah, yang ni agak susah. Oleh kerana itu sebagai ibu mertua ataupun bapa mentua yang baik, nasihatkan untuk anak-anak itu yang baik-baik dan perlakukan anak menantu kita itu sebagaimana anak kita sendiri. Kalaulah anak kita orang buat macam tu, orang nasihat supaya dia berpisah dan sebagainya, bagaimana pandangan kita dan sebagainya. Maka ibu dan ayah mentua atau ibu sendiri, InsyaAllah dia merupakan pemangkin kekuatan kepada anak menantu seandainya mereka ini berada pada landasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal rujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Allahu akbar. Jadi nobody is perfect lah, tidak ada orang yang sempurna. Bahkan kita juga pernah menjadi menantu dan kini kita pula jadi mertua ataupun mentua kepada menantu. Jadi sunnatullah itu berulang. Jadi kita perlu sama-sama renung dan juga muhasabah agar kita tidak keterlaluan dalam melakukan sesuatu tindakan. Baik, Intan Zurina Abdul Razak, Ustaz, soalan yang berikutnya di Facebook. Ustaz, apakah pula peranan besan sesama besan ketika rumah tangga anak-anak berantakan? Ini kerana masing-masing pasti akan memenangkan anak masing-masing. Yang sedikit sebanyak pasti akan mengeruhkan keadaan, Ustaz. Besan bukan besin. Besan sama besan. Ayah, ibu, ada besan tak? Kadang-kadang terlupa besan mana kan. Okey. Masing-masing nak betul mungkin nak memenangkan. Ini sebenarnya anak kau lah yang salah. Okey. Sebagai sebab tu tadi ujungnya kita sebut dah, rojoknya ialah kepada Quran dan juga hadis. Baginda Nabi SAW tak pernah meninggalkan apapun jua sunnah, apatah lagi dan sunnah yang besar, iaitu keharmonian rumah tangga. Dia tak tinggal apa pun. Hatta nak beli tali kasut pun mesti merujuk kepada Al-Quran dan juga hadis. Ini kan pula dalam urusan-urusan besar dalam rumah tangga, pengurusan rumah tangga dan sebagainya, pasti dilakar tunjuk oleh Nabi SAW. Maksudnya di sini setiap apa yang nak dimenangkan, tengok adakah benda tu betul ataupun tidak. Jangan kata anak aku betul, apa topik dia. Sebab itu dalam proses orang kata perdamaian rumah tangga, seorang pasangan itu perlu merujuk kepada orang yang boleh dipercayai, sama ada ibunya sendiri ataupun ibu bapanya sendiri ataupun ibu mentuanya sendiri. Maka ketika itulah kita merujuk kepada orang yang untuk mendamaikan keadaan kalau berlaku pertelingkahan dan sebagainya. Sebab tu dalam rumah tangga, jangan benda yang kecil kita himpun jadi banyak. Maksudnya kalau kain agak tak teratur, tak terurut, lipat-lipat tapi tak cantik, setereka, kadang kedut
hidup juga sikit-sikit. Kalau kita ambil yang buruk-buruk kita cantumkan jadi besar, dia akan rosak. Yang kecil kita ignore, bukan ignore, biarkan saja, bahkan kita betulkan dengan cara yang baik sebenarnya. Maka besan-besan di antara besan bapa ini, ibu ini jangan memenangkan anak masing-masing kecuali mengikut atas landasan syariat. Kena rujuk ke situ juga. Apa tajuk pertikaian di antara anak menantu? Ialah anak kita menantu kamu, anak ini anak dia menantu juga, samalah. Jadi biasanya tengok kenapa ni? Oh sebenarnya abang D ni banyak sangat keluar kerja luar, tak bagi nafkah kepada isteri. Oh, tengok balik. Tajuk dia tak bagi nafkah. Isunya apa topik dia? Jadi ibu bapa yang baik, yang ada pengalaman dalam kehidupan, yang ada landasan syariat dan sebagainya, rujuk balik. Oh, seandainya kamu tak beri nafkah bla 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 sekian-sekian, rujuk balik kepada taklid kamu dan sebagainya. Itu jangan nak menangkan. Kenapa kamu tak bagi nafkah? Saya dah bagi dah ayah. Okey, mana kau bagi? Contoh dia. Maka seorang ayah, seorang ibu, mana-mana tak kira, sebab menantu tu anak kita juga. Sampai bila-bila pun kita tak boleh kahwin dengan menantu. Maka kita anggap dia sebagai anak, maka kita nasihat dengan sebaik-baik nasihat. Ibu apa besan pun jangan pula kita kata anak perempuan akulah yang betul. Anak masing-masing untuk menegakkan benar yang bersadar. Qulil haq walau kana murran, dalam hadis walaupun umum kata kebenaran walaupun pahit, maksudnya betul lah anak kita tak bagi nafkah lah bang. Saya tengok betul jugalah si D ni selalu keluar pergi merata tapi nafkah tak bagi. Maksudnya kalau kita benar, maka katakanlah walaupun benda tu anak kita yang salah, mengaku sajalah. Sebab dalam satu hadis yang lain kata Nabi SAW, salamatul insan fi salasatin, selamatnya manusia itu dalam 3 keadaan. Yang pertama itu al-adlu fir ridha wal ghadab. Boleh kamu berlaku adil kepada orang yang kamu suka dan kepada orang yang kamu tak suka. Maksudnya kita kata betul lah, baru kita selamat. Maksudnya selamat dunia dan akhiratnya, Allah akan redha kamu, Allah akan payung kamu, Allah akan tunjuk kamu jalan yang benar. Sebab kita adil, anak kita yang salah, kita mengaku je salah. Nanti kita nasihat anak kita supaya berlaku adil dan sebagainya. Anak perempuan kita yang salah sebab dia tak taat kepada suami ataupun bercakap kasar dengan suami dia. Kita pun dengar, kita pun sebagai ibu bapa yang baik, kita pergi duduk dengan dia sekali. Abah nak pergi ziarah kamu ni. Minggu depan bersedia tak cuti mak hijrah ni, abah nak pergi. Sebenarnya kita nak tengok apa yang berlaku dalam rumah tangga dia. Kita cuba nasihat mana yang baik, sebagaimana berlaku pada Nabi Allah Ibrahim yang datang kepada menantunya tanpa menantu tak kenal Nabi Allah Ibrahim. Tak kenal. Dia pun tanya perihal Ismail, macam mana suami kamu? Suami saya ni selalu keluar pergi tabligh, maksudnya pergi menyampaikan dakwah dan sebagainya. Bagaimana kehidupan kamu? Kehidupan kami susah, tak tenang, makan pun tak cukup. Salamlah kepada suami kamu, bagi tahu dia tukarkanlah daun pintu rumah. Itu hadis sahih tu. Dalam hadis sahih, riwayat yang panjang. Maka bila balik Nabi Ismail ditanya, ada tak seseorang yang datang jumpa dengan kamu? Ada seorang tua, aku pun tak kenal dia. Apa dia tanya? Dia tanya perihal rumah tangga kita. Aku ceritalah, engkau musafir, engkau kita beli dakwah sebagainya. Bagaimana makan minum? Aku pun ceritalah, makan minum kita tak cukup, hidup dalam keadaan kepayahan, kesusahan, keperitan dan sebagainya. So apa dia cakap? Akhir sekali dia kata, dia kisah salam kepada kamu dan minta tukar daun pintu. Tahukah kamu itulah bapaku Ibrahim yang datang nasihat supaya aku meninggalkan engkau kerana engkau telah menceritakan perkara yang buruk yang berlaku dalam rumah tangga. Sepatutnya disorokkan benda-benda yang aib dalam rumah tangga, tak boleh hebohkan ke mana-mana, hukumnya adalah haram. Tapi engkau telah menyebarkannya, maka dia suruh tukar daun pintu, berarti engkau tak sesuai dengan aku. Kiasan tukar daun pintu mana engkau tak sesuai dengan aku, engkau sesuai di pintu rumah orang lain. So ketika ini kita akan berpisah. Maksudnya maksud itu ialah mana-mana yang boleh kita berlaku adil, orang yang kita suka, anak menantu kita, anak kita suka tapi anak kita tak betul, tak boleh. Kita kena ambil yang sebetulnya. Wallahu a'lam. Ibarat menarik rambut dalam tepung, tepung tidak berselerak, rambut tidak terputus. Bukan goreng kali dengan rambut-rambut. Makan dengan rambut sekali. Jadi benda boleh gaduh buat apa bincang, benda boleh bincang buat apa gaduh. Terbalik tak? Baik. Jadi banyak lagi akan kita kongsikan untuk tajuk campur tangan mentua dalam bab munakahat. Kita nak berjeda sekali lagi, terus setia menonton. Terima Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, terima kasih. Kurang lebih sejam kita bersiaran semestinya dalam tayar Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Saudara sedang penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi bersama Al-Fadil Kapten Maritim Nik Kamarudin Yunuh untuk kita meneruskan perbincangan kita dalam bab munakahat campur tangan mentua. Saudara, jika kuku kita panjang, potonglah kukunya, jangan dibuang jarinya. Jadi jika ada masalah, selesaikanlah dengan cara yang baik dan jalan yang pastinya tidak memberikan kemudaratan kepada mana-mana pihak. Dan jika perlu, mintalah nasihat daripada mereka-mereka yang boleh membantu kita, insya-Allah. Dan kita nak teruskan lagi, Ustaz, dengan kita raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat yang sudi menyertai kita dengan menghantarkan komen dan juga soalan di Facebook. Nampak meriah hari ini, banyak soalan. Baik, kita ada Fas Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana pula dengan anak tunggal? Adakah digalakkan tinggal sebumbung dengan ibu bapa jika sudah berumah tangga? Terima kasih, Ustaz dan Dai Biar Tahu Jangan Keliru, Ustaz. Anak tunggal. Anak tunggal, Ustaz. Okey, macam ni lah. Untuk tak kira anak tunggal ke, anak tunggul ke, banyak. The special one. The special one. Dia nak duduk dengan mak dan ayah dia. Dia pilihan, walaupun dia mungkin tidak semacam anak tunggal, mungkin anak bongsu ke, anak tengah ke, dan dia memang tak mampu, contoh kan, tak mampu di bandar ni susah untuk menyewa dan mahal dan sebagainya dengan kemampuan, dan dia kena belajar untuk duduk dengan ibu dan ayah dia, dan dia kena belajar dia sebagai menantu untuk duduk dengan mentua. Kena tahu etika dia, kena tahulah. Ini pula anak tunggal, dia anak tunggal duduk dengan mak, memang duduk dengan mak ayah kita, tetapi bini kita tu menantu pula, dia jadi mentua juga. Yang tu kita takut. Tak kira anak tunggal dan sebagainya, seandainya tak mampu untuk menjaga etika, adab untuk berada di rumah mentua, maka seelok dan sebaik-baiknya jangan duduk sebumbung. Jangan duduk sebumbung, sebab bila duduk sebumbung kita akan tahu aib buruknya seorang itu mudah sangat. Dan yang ni yang kita takut, campur tangan itu jadi campur tangan negatif, bukan positif. Kalau positif, alhamdulillah. Tapi kalau negatif, jadi masalahnya, Ustaz, di mana ni kami tak mampu. Okey, kalau tak mampu, kena buat cara lain, iaitu bagaimana untuk duduk dengan mentua. Isteri kita mentua lah ni. Maka bagi tahulah awak belah sekian yang boleh, sekian benda yang tak boleh dan sebagainya. Maka nasihat Ustaz, lebih baik duduk istiqlal, duduk berasingan, supaya tidak ada campur tangan yang tidak elok. Walau bagaimanapun perlu ada perbincangan. Hanya ayah boleh tidak, menantunya bla-bla, menantunya suka makan pedas, ayah tak boleh makan pedas, ayah makan manis, kari pun bergula kan, contoh. Boleh ke? Boleh sporting, boleh asyuk ke? Boleh masuk ke? Takut tak boleh masuk, contoh Jadi kalau seandainya masalah di bandar, masalah kemiskinan dan sebagainya, yang tak mampu untuk dia berdikari dan sebagainya, maka kena buat persiapan yang kedua, iaitu bagaimana untuk kita berada di rumah mak sendiri dan isteri kita sebagai menantu dia. Mana ada garis panduan atau ada adab, tertib, etika yang kita berada dengan ibu dan ayah dan juga mentua dan sebagainya, insya-Allah. Seorang anak lelaki, Ustaz, dalam situasi yang berikutnya terpaksa menjaga ibunya yang uzur, yang mana ibunya telah pun kematian suami. Jadi ayahnya pun dah meninggal, jadi terpaksa menjaga. Dalam masa yang sama, isteri juga memerlukan privasi. Ini situasinya. Ada dalam kalangan sahabat-sahabat kita melalui fasa seperti itu, Ustaz. Jadi orang kata apa, ditelan mati emak di luar mati bapa. Jadi bagaimana untuk mengharungi situasi yang sukar seperti itu, Ustaz? Kadang-kadang mak ni kalau dia diam, tak apa, Ustaz, ini komplain, ni begitu begini dan sebagainya. Sedikit pencerahan daripada Ustaz. Okey, baik. Itu dalam situasi untuk anak lelaki. Untuk anak lelaki, dia masih lagi haknya ialah birrul walidaini wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tetap masih ada, walaupun dia telah mempunyai isteri 4 orang. Tu kita maksimum tu kan, 4 orang isteri dia, tapi dia masih ada seorang lagi perempuan bernama ibu. Saya angguk tadi, Ustaz, saya angguk. Kena angguk 4 kali lah. Kena angguk 4 kali. Maknanya perempuan yang kelima itu ialah ibunya, katalah. Isteri 4. So yang kelima ni jadi nombor 1 dari segi penjagaan hak. Allahu Akbar. Ranking untuk anak lelaki, ranking dia untuk anak lelaki. Sebab surga itu berada di bawah
telapak kaki ibu. Al-jannah tu tahta aqdamul ummahat. Maknanya surga berada di bawah telapak kaki ibu. Apa maksud dia? Maksud Nabi SAW, maksudnya ketaatan seorang anak lelaki itu masih lagi kepada ibunya walaupun dia mempunyai 4 isteri sekalipun. Tapi dalam keadaan nak privacy. Privacy adalah benda yang wajib ataupun mana yang wajib. Kita kenalah mendahulukan fiqh aulawiyat. Mana yang perlu kita dahulukan, mana yang kemudian kita kemudiankan. Bukan abaikan. Salah kalau seorang suami ataupun seorang anak kepada ibu, dia jaga ibu dan dia abaikan tanggungjawab isteri, hukumnya haram. Dia taat kepada ibu tetapi waktu yang sama dia tinggal nafkah. Maka hukumnya haram. Bagi seorang anak yang baik, dia jaga ibunya yang perempuan, perempuan lah ibunya, anak lelaki, menjaga ibunya, waktu yang sama, nafkah segala keperluan zahir dan batin itu disempurnakan kepada isterinya. Itu yang sebaik-baik dan semolek-moleknya. Seandainya 2 permintaan serentak, contoh, kata ibu, Nas, ibu nak makan ayam rangka. Tolonglah beli ayam rangka, lama tak makan. Waktu yang sama, the same time, isteri pula minta, Bang Nas, ayah nak makan tapai goreng. Pernah makan ubi kayu tapai tu digoreng? Jarang, Ustaz. Jarang, sebab tu sebut dulu sekali pernah. Nah, contohnya. So, dalam masa pukul 4.30, dua-dua jam 4.30, mana nak dahulukan? Ni. Yang inilah keadaan situasi yang kepanasan, tegang sikit. Maka kita pujuk ibu, tengok mana yang mudah dipujuk. Kita dahulukan ibu, pergi kat ibu dulu. Bu, yang ni Anah nak beli kejap lagi, sebab benda tu jauh nak pergi. Boleh tak Anah pergi beli yang tapai dulu, dekat je. Yang tu kejap lagi pergi. Ibu yang baik pasti dia akan terima, sebab cara sebenarnya communicate tu penting. Ataupun kita pergi dekat isteri yang nak beli yang ibu dulu nak, boleh tak? Sebab ibu dah tua, kalau dia tak makan ayam rangka tu, dia akan jadi sakit makin teruk. Bagai-bagailah. So dalam keadaan yang sebenar, kita ni penting sebenarnya. Cara communicate je sebenarnya. Walhal, orang perempuan ni, dua-dua ni perempuan ni, ni perempuan. Kalau kena gaya bahasa dia, dia akan cair. Tapi tak kena gaya bahasa, dia akan melenting. Benda boleh hejah. Benda boleh hejah, bos. Mana cara bercakap tu, pergi pujuk dia, insya-Allah. Ibu kita tahu dia mengandungkan kita, memang kita hormat dia. Tak apa, pergilah dulu. Kesian kerana dia pun mengandung tu. Kan. Ibu dah habis dah mengandung. Tak apalah. Ayah aku pun ada lagi tu. Tak apa, pergi dulu. Contoh. Itu ibu yang baik. Kadang-kadang ibu tu, apa penting sangat bini dia tu. Aku ni kok, ni kan. Kalau ketika itu, kita pergi kat dia. Bu, saya belikan ni, saya beli yang ni. Maknanya dalam situasi itu, hendaklah menggunakan akal yang baik untuk mengharmonikan dua pasangan lah. Satu ibu dan juga anak menantu tadi. Jadi dalam hal ni, kalau kata mana nak didahulukan, sudah pasti anak lelaki dahulukan ibunya, kemudian isterinya, tetapi jangan abaikan tanggungjawab isteri dengan nafkah, hubungan dan sebagainya. Just nak privacy, mungkin dia nak duduk asing, tak nak ni dan sebagainya. Saya ada satu kisah yang benar. Dia berpisah dengan suami dah lama ni, kisah lama, lebih kurang 50 tahun lepas. Dia dah umur sekarang dah 74 tahun. Dia berpisah ketika berusia 30 lebih tahun. Dia berpisah kerana bukan tak sehaluan akal. Suami kata, sayang, saya nak jaga ibu saya. Awak ikut saya ke negeri saya lah. Saya minta maaf, saya nak jaga atuk saya. Kata isteri tadi, atuk saya pun dah tua, tak ada orang yang jaga, saya seorang yang boleh jaga dia. So macam mana sekarang ni? Bincang punya bincang, memang yang ni tak boleh nak datang, yang ni pun tak boleh nak ikut. So kita berpisah. Pisah secara damai. Yang lelaki pun hantar pergi balik rumah mentua dia, motok dia lah. Ni saya hantar balik sebab kita dah bukan tak sehaluan. Mana tak boleh nak duduk sini. Saya tak boleh duduk sini. Saya kena jaga mak saya. Yang ni pula saya tak boleh jaga sebab saya jaga atuk saya. So berpisah. Sampai sekarang dia tak kahwin. Allahuakbar. Dia tak kahwin, kata subhanallah. Keputusan yang berat diambil. Keputusan yang cukup berat sebenarnya. Allahuakbar. Seorang kata apa? Mengorbankan kepentingan diri untuk membahagiakan orang lain. Ini satu perkara yang mudah-mudahan Allah Ta'ala ganjarkan kebaikan. Allahu Akbar. Dia mungkin ada perkara yang disembunyikan yang mungkin tak diceritakan kepada kita. Baik, banyak lagi akan kita kongsikan Ustaz untuk tajuk munakahat campur tangan mentua. Cumanya kita akan tamat siaran kita di TV3. Kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terus kekal bersama saya Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Makan pengat sekali duduk hendak bertambah, terasa kenyang. Badan penat bini merajuk, hendak marah mentuanya garang. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya jual pantun kepada Ustaz. InsyaAllah mungkin lepas ni Ustaz nak beli. Kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Kapten Maritim Nik Kamarudin Yunuh. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi membicarakan topik munakahat campur tangan mentua. Dan kita dah redakan seketika ketegangan. Tadi banyak soalan-soalan yang boleh dikatakan agak panas lah. Tetapi insyaAllah apa pun masalah yang dilalui dalam kehidupan, sama ada dari sudut pihak menantunya ataupun mentuanya, kita lalui dengan penuh berhati-hati, dengan penuh kesabaran, bincanglah elok-elok, kerana setiap masalah pasti ada jalan keluar dan jalan penyelesaian insyaAllah. Baik Ustaz, kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi juga kepada para penonton yang telah pun sudi menghantarkan, mengajukan soalan dan juga kemusykilan menerusi komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa untuk terus sebarkan, kongsikan siaran kita, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Baik Ustaz, kita ada soalan yang berikutnya menerusi Mas Niza di Facebook. Baik Ustaz, berat hati mahu melepaskan anak lelaki yang begitu manja dan rapat dengan kita, ibu bapanya, walaupun setelah berumah tangga. Ibu bapalah menjadi tempat anak mengadu. Apakah hukum seorang ibu bapa yang mendengar keluhan dan aduan daripada anaknya tetapi tidak disukai oleh isterinya? Allahu Akbar. Mohon penjelasan daripada Ustaz. Okey. Anak manja lah. Ya, manja. Anak manja. Boleh manja lah. Memang kita dengan mak dan ayah kita. Dia ibu yang kandungkan kita kan. Sampai besar kita kahwin pun dah 20-an dan sebagainya. So, boleh bermanja tapi ada batasannya. Macam hubungan pergaulan di antara ibu dan ayah dengan anak dia ada batasan dia. Bermanja-manjaan dia ada batasnya. Maksudnya apabila kita telah berkahwin, ni anak lelaki lah, setelah berkahwin, maka kita ada seorang lagi perempuan baru yang hadir dalam hidup kita, namanya isteri, yang perlu dimanjakan. Yang perlu dimanjakan, yang mengharapkan kasih sayang, yang mengharapkan belayan dan sebagainya. Maka kita yang dibelai, kita ambil aura belayan ibu yang baik dengan kita tu, kita belai pula isteri balik. Itu maksudnya perlu manja, tetapi bukan semua keputusan itu dibuat oleh bonda kita, tak. Kita hanya merujuk saja, merujuk kepada bonda kita. Bonda ini. Oh, jangan kita bonda cakap macam ni, bonda cakap, sedangkan benda tu benda yang berantakan dengan apa yang disukai oleh isteri. Sebagai contoh, ibu kata, ibu hari ni nak masak kari, contoh. Isteri pula kata nak masak singgang, sebab kari dah hari-hari dah jemur dah, kaya korban pun dah kari kan. Nak tukar jadi singgang. Jadi benda nampak remeh, tapi ibu kata tak, kari, tetap juga nak kari hari ni. Itu kata nak singgah. So macam ni je. Okey, mama atau bonda buat kari untuk 2 ekor ikan. Kemudian isteri pula buat singgah untuk 2 ekor ikan. So be fair lah. Contohnya, maksudnya kita meraihkan dua-dua pandangan berkenaan. Jangan kita hanya tak boleh, mama kata kari hari ni semua kari. No, kena ambil hati juga, sebab ini kita, isteri kita yang susah senang kita bila dewasa. Sebab ibu kita daripada kecil sampai kita agak dewasa, dia yang jaga kita, susu kandung, kemudian dia basuh berak kencing kita. Tapi bila dah dewasa, telah berkahwin daripada hujung rambut sampai hujung kaki, yang boleh kita dedahkan nampak ialah isteri. Isteri yang tengok aurat kita, isteri yang akan jaga kita dan sebagainya. Oleh kerana itu, anak yang manja di luar sana, anak lelaki yang manja, boleh manja dengan ibu, boleh manja dengan ayah kita, tetapi ada batasan, ada hak dia. Tapi jangan abaikan tanggungjawab seorang isteri. Dia punya hak zahir dan juga hak batin. Hak batin termasuk hubungan dan juga agama dan juga hati. Mana hak dia. Betul. Maka hak-hak itu perlu ditunaikan oleh seorang Muslim, seorang mukmin yang baik dan sebenarnya. Jadi kemanjaan itu janganlah menjadi sebagai pemisah di antara kita dengan isteri, dengan kasih sayang, kerana sayang manja kita kepada ibu kita melebihi hak batasan syariat. Allah Akbar. Dan Ustaz, satu situasi juga sebagai tambahan, mentua ataupun menantu yang gemar menceritakan keaiban lawannya, ini sama ada menantu ataupun mentua, di media sosial. Ini satu perkara yang perlu dibincangkan juga Ustaz, perlu diberikan perhatian dan juga nasihat juga. Jadi bagaimana nak menghadapi situasi seperti itu? Sikit-sikit update, tak puas hati pun update Ustaz. Sedikit bicara. Tukar status.
I sunyi. Orang pun tahu, oh dia sunyi kan. Beginilah nasib bila suami tak ada kat rumah. Dia buat status je. Orang pun tahu. Okey begini. Dan apa jua sekalipun apa pun, tak kira hubungan rumah tangga, hubungan apa pun, mendedahkan aib adalah satu benda yang diharamkan oleh syarak. Mendedahkan aib, tak kira aib siapa, anak menantu, kawan jiran semua, adalah hatta aib sendiri pun adalah haram kita hebohkan kepada orang yang lain. Sebagai contoh, habis saja Ramadan, kita pun buat hari raya kan, hari raya. Kita pun cerita kat pejabat, aku bulan puasa pun ni 2 hari je aku puasa. Kita pun balik kampung nak raya dah. Aku tak puasa, penjaga maksiat tak tangkap pun. Itu aib sendiri, itu bukan aib orang lain. Hukumnya haram. Allah telah tutup aib kamu dengan tidak beri tangkap, kamu tak sakit, kamu tak sangkut Maggi yang kau makan siang hari kan, rokok yang kau hisap tak telan dia punya ujung potong dia dan sebagainya. Itu satu kesyukuran untuk kamu kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi kenapa kamu buka aib dia? Siapa yang buka aib di atas dunia, maka Allah akan buka aib di akhirat. Maksudnya, siapa pun juga yang buka aib, kita tahu kata Anas ni, katalah dulu Anas ni suka mengintai sekolah, masa sekolah dulu. Dia pun duduk itu. Anas tu sekarang nampak da'i, nampak alim lah. Dulu sekolah kali dalam aku poket, dalam poket aku je dia tu. Hukumnya haram, walaupun kita kata senda-senda kawan-kawan kita, tapi no, hukum tetap juga haram. Apatah lagi kalau yang melibatkan anak menantu. Maksudnya, oh menantu aku tu muka je cantik tapi tak boleh harap. Masak kelak rumah tangga masak tak pandai. Ataupun kita pula, mertua aku tu nampak je warung, dahi hitam yang lelaki tu kan, pak mertua kat rumah dia tu sepak terajam ni contoh. So benda macam tu hukumnya haram. Tak kira lah dalam rumah tangga, dalam masyarakat, hukumnya memendedahkan keaiban adalah benda yang diharamkan oleh Allah. Maka haram itu menunjukkan bahawa satu kemaksiatan. Maksiat tempatnya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyazubillahi min zalik. Wahai menantu-menantu yang baik, ibu bapa mentua yang baik dan sebagainya, tolong, seandainya anak menantu ada datang mengadu kat kita satu benda yang mengaibkan, sebagai contoh hubungan rumah tangganya yang sudah dingin, mungkin tak terlayan dan sebagainya, maka ibu bapa yang baik nasihat jadi dipanggil jaksa pendamai tengah tu. Bukan jaksa pendamai yang kajian beri, tapi itu jaksa pendamai dalam rumah tangga untuk menyantumkan. Seandainya tak mampu dah dengan pencantuman berkenaan, maka kita highlightkan sedikit kepada kaunselor-kaunselor syar'i untuk nasihat mereka, dia bagi ruang dan sebagainya. Seandainya tak boleh juga berlaku, maka perpisahan itu yang lebih baik, maka dia ada jalannya, sama ada dari segi fasah, sama ada dia pergi mengadu untuk bercerai secara elok dan sebagainya, dengan jalan yang terbaik. Walaupun abghadul halal indallah at-talaq, sebenci-benci perbuatan ialah cerai, ia dibenci oleh Allah, halal tapi Allah benci, namun seandainya dia memudaratkan pasangan, kalau hentam-hentam, aib-mengaib, kecoh-mengecoh dan sebagainya, jalan terbaiknya ialah untuk memisahkan. Pisah itu bukan berartinya tak pakai langsung. Mungkin yang Nabi Allah Ismail dengan Nabi Allah Ibrahim tadi, maksudnya daun pintu ini tak sesuai untuk rumah kamu, daun pintu ini sesuai untuk reban ayam lain contoh, maka pindah ke lain, kau ambil daun pintu baru. Kemudian sebab itu, bila isteri sama yang tu, bila datang pula Nabi Ibrahim, datang pula kepada isteri setelah dia cerai yang tu, dia kahwin yang lain. Datang pula tanya, mana suami kamu? Suami kamu akan berdakwah, wahai pakcik. Oh, bagaimana kehidupan kamu? Kehidupan tetap juga sama. Kehidupan Nabi-Nabi terdahulu sama dengan orang susah sekarang. Maksudnya dia tidak mewah. Jadi kehidupan kami, alhamdulillah pakcik, kami makan, minum, seadanya syukur kepada Allah Ta'ala, kami dapat juga makan walaupun sebuku roti sebagai contoh. Dan okey, aku pesan, salamlah kepada suamimu, beritahu kekalkanlah daun pintu, kan daun pintu kamu ini baik. Maka balik Nabi Ismail, Nabi Ismail tanya balik, ada orang tua datang, ada, dia tanya mana kamu pergi, mana kehidupan. Aku bagi tahulah kehidupan kita, alhamdulillah, syukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia pesan? Dia salam kat engkau, dan dia kata, teguhkanlah daun pintu itu. Kau tahu tak siapa itu? Itu sebenarnya ialah ayahandaku, itu bapa mentua kamu, nasihat supaya engkau kekal duduk dengan, kerana engkau adalah seorang perempuan yang baik. Itulah menantu dia. Maksudnya menantu yang baik dikekalkan, menantu yang tak baik itu nasihat, kemudian bawalah kepada muka pengenalan ataupun jalan yang sebaik-baiknya untuk kehidupan yang seterusnya. Wallahu a'lam. Sama-sama kita buang yang keruh, ambil yang jernih, jadi barulah teguh peribadi. Itu lagu P. Ramlee, cerita tidur kat kanan kuda.
Macam mana? Boy, dia ada lagu dia. Ada lagu Ustaz, insya-Allah. Jadi kita nak berjeda seketika. Saya banyak ambil dalam filem je Ustaz. Baik, banyak lagi akan kita kongsikan untuk tajuk Munakahat Campur Tangan Mentua. Kembali selepas ini, terus kekal bersama Tayyara Ustaz. Biar tahu, jangan tiru. Alhamdulillah, sehingga ke hujung siaran masih lagi bersama dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kami bawakan solusi kepada anda untuk tajuk pada hari ini, Munakahat Campur Tangan Mentua, yang pastinya tidak sekadar membawa kepada konotasi yang negatif, tetapi juga sebenarnya ada hal-hal yang bagus ataupun yang bermanfaat dengan adanya campur tangan mentua ini yang telah pun dikongsikan, dan masih lagi kita nak kongsikan bersama dengan bintang ilmuwan kita Al-Fadhil Kapten Maritim Nik Kamarudin Yunuh. Untuk kita teruskan lagi Ustaz, mungkin ada satu kisah tadi Ustaz ada ceritakan pada saya, nak kongsi ada satu kisah yang menarik untuk dijadikan sebagai panduan dan teladan kita berkenaan dengan Sayyidina Umar, kalau saya tak salah Ustaz. Sedikit pencerahan daripada Ustaz. Okey, dalam kisah yang diriwayatkan pada Hamzah bin Abdullah bin Umar, iaitu Ibnu Umar berkahwin dengan seorang perempuan yang mana Umar tak suka. Umar ni maknanya ayah dia lah. Yeah. Lalu Umar berkata kepada Allah, itliq, maknanya kau ceraikanlah bini kau. Jadi Abdullah bin Umar kata, mana boleh ayah, mana boleh main cerai macam tu. Lalu Sayyidina Umar datang berjumpa Rasulullah SAW, dan Abdullah sendiri pun datang mengadu dan sebagainya. Ya Abdullah, kata Rasulullah SAW, ya Abdullah, talik imra'atak wa ati' abak. Talik, kau ceraikanlah isterimu dan engkau ikutkanlah perintah bapamu. Okey, di sini maksudnya campur tangan mentua tu begitu mendasar tu, maksud sehingga boleh suruh perintah cerai. Maka ulama telah menafsirkan arahan Sayyidina Umar itu kerana arahan sebagai seorang khalifah bila melihat akan kepincangan berlaku kepada isteri yang tidak taat. Maksud dia suruh cerai itu kerana ada benda yang pada pandangan dia yang kasyaf dan sebagainya. Kalau kita tengok peristiwa Nabi Musa dengan Nabi Khidir dan sebagainya, maksudnya pandangan zahir dengan pandangan batin itu berbeza. Sebab tu ulama kata dalam bab ini tak boleh kita katakan bila tak berkenan pada hati kita tersuruh dia cerai. Sebab ada dalam fatwa yang lain bila mana sahabat datang berjumpa Abu Dardar mengenai perempuan yang tak sesuai dan sebagainya. Abu Dardar kata jangan kau ceraikan dia, maksudnya kau nasihatkan dia, cari cara perdamaian, mana jaksa pendamai dia lah. Report kepada mak ayah dia dahulu, kemudian bawa kepada mahkamah ataupun kepada orang hakim dan sebagainya. Maksudnya bukan seorang bapa ataupun ibu ada kuasa sepenuhnya mentua untuk mengarahkan anaknya menceraikan isteri atau menantu dia. Walaupun dalam kisah ini, hadis sahih, dalam kisah ini adalah sebagai iktibar dua ketaatan. Satu ketaatan kepada perintah ibu dan ayah, satu ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya di situ perintah Allah untuk menjaga seorang perempuan yang bernama isteri. Waktu yang sama untuk menjaga hati ibu bapa yang memerintahkan. Jadi yang perintah untuk cerai. Jadi balik semula. Sebab itu ibu mentua ataupun ayah mentua ataupun ibu sendiri sebagai tempat merujuk. Sebab merujuk. Jangan kita jadikan dia sebagai tak nampak, biarlah lantak dia. Kadang-kadang ada juga mak mentua lantaklah dia nak jadi apa, dia pandai-pandai dia lah bawa diri dia dah kahwin. No. Sebagai seorang mentua, seorang ibu dan sebagainya, jangan biarkan seorang yang orang kata tersasar pada landasan biarkan. Sebab dalam hadis umum, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi itu, iaitu siapa melihat kemungkaran. Seandainya kita melihat anak menantu kita dalam kemungkaran, tengok tak bayar nafkah ataupun melengah-lengahkan solat dan sebagainya, sebagai mentua, sebagai ibu dan sebagainya, nasihat yang baik-baik. Itu maksudnya. Maksudnya dalam hadis yang Sayyidina Umar suruh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar cerai itu kerana ada di sana ada nasihat, iaitu isteri kamu ni mungkin ABC yang mana tak tepat dengan syariat dan sebagainya, maka ketika itu hukum dia mungkin wajib cerai. Ada hukum haram bercerai, ada hukum harus bercerai. Maknanya hukum hakam berkenaan dengan cerai ni banyak sebenarnya. Jangan kita nampak mana aku mentua, aku boleh arahkan anakku ceraikan menantu aku. Boleh. Tapi dalam bab ini bukan sewenang-wenangnya boleh sampai mendasari perpisahan. Kena ingat
apabila kita meruntuhkan masjid-masjid yang dibina di atas dasar kebencian dan sebagainya, kita telah meruntuhkan rumah Allah dengan sengaja. Kalau kita fikir runtuh rumah Allah dengan sengaja, sedangkan rumah itu patut diperbaiki, direpair, diperelokkan, sepatutnya kita elokkan dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab dan juga memberi satu inspirasi dan juga panduan kepada kita untuk kita tidak mudah-mudah menjatuhkan sesuatu keputusan terhadap sesuatu masalah yang timbul. Jadi berikutnya Ustaz, kita ada Fazli Masyah untuk soalan yang berikutnya di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, adakah memadai dengan hanya 2-3 hari sahaja kursus pra-perkahwinan untuk memberikan pemahaman kepada bakal pasangan, memandangkan semakin besar, berat ujian dan juga dugaan setelah berumah tangga, selain daripada ujian daripada orang luar maupun mentua dan keluarga sendiri? Apakah pelan tindakan yang sebaik-baiknya yang boleh kita lakukan untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku terhadap sesebuah institusi rumah tangga? Mohon pencerahan Ustaz. 3 hari, 2 hari Ustaz. Okey. Menarik soalannya Ustaz. Okey, baik Li ya, Fadli ya. Li, panggil Li ya. Abel Li ya. Li. Gini Li. Demo kena belajar banyak lah, bukan demo saja, semua orang yang berada di luar sana hendaklah cari ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kalau mu nak dunia mu kena ada ilmu, kalau kamu mahu akhirat kamu ada ilmu, kalau kamu dunia dan akhirat kamu juga kena ada ilmu. Ilmu itulah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, yang ada ilmu. So pra perkahwinan itu satu sudut daripada ilmu pra perkahwinan untuk dapatkan siji mengesahkan kamu telah hadir dengan dijamu dengan bihun dan juga karipap. Ikut menu lah, ikut menu. 3 hari tak cukup bro, 3 tahun tak cukup. Minal mahdi ilal lahdi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah ilmu daripada liang lahak, daripada buayan sehingga ke liang lahak. Maksudnya kena belajar. Proses belajar ni makan masa, sebagaimana disebut oleh Imam Syafi'i bila dia menyebut lan tanalal ilma illa bisittatin, kamu tidak akan dapat ilmu melainkan dengan 6 prinsipal. Maka di akhir sekali itu tuluz zaman. Ya ada 6, ada zakaun wa hirsun wa hirsun juhdun bulghatun akhir sekali ni. Tuluz zaman. Maksudnya proses belajar ni, prinsip untuk dapat ilmu ni mesti tuluz zaman, panjang masa dia. Tak akan dapat 2 minit. 2 minit tu masak Maggi apa, masak makan mi, tak. Dia mesti tuluz zaman, panjang masa dia. Untuk belajar panjang masa. Maka 3 hari tidak mencukupi. Bahkan setiap yang bukan kata yang nak kahwin saja ni, mentua-mentua yang ada ni, sebab tu saya pernah cadangkan kepada pejabat agama untuk kita adakan pro perkahwinan. Mana selepas 3 hari pro perkahwinan bagi orang yang dah kahwin 5 tahun. Sebab lepas 3 tahun 5 tahun dia akan ada masalah lain. Selepas daripada 10 tahun ada masalah lain. Selepas 20 tahun dia ada masalah lain. Masalah tu akan berbeza-beza mengikut tahap dia. So, yang peringkat pra perkahwinan, betul lah pra perkahwinan untuk mendapatkan CJ, untuk mengesahkan kamu dah tahu bla 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 bla. Tetapi untuk konsisten, komitmen dengan ilmu tu kamu kena konsisten, kena istiqamah dengan ilmu daripada kamu lahir dalam perut mak lagi. Ibu yang baik-baik yang mengandung, baca ayat Quran, baca doa, suka membaca dan sebagainya, menyebabkan anak dalam pun akan terikut. Maka begitulah prosesnya sampailah kepada liang lahap, mana proses itu tidak akan terhenti. Maka pra perkahwinan tidak cukup, dia hanya untuk sekadar kata sebagai pembuka jalan bagaimana kamu persiapan untuk berkahwin dalam masa yang singkat sahaja. Tapi long distance, long term, kamu kena belajar sebaik-baik belajar. Kalau saya cadangkan, Ustaz cadangkan, kalau kitab lama bagi kitab Muhimmah fi ulumul hadis, iaitu kepentingan hubungan suami isteri yang ada kaitan dan hubungan rumah tangga sehinggalah kita mati. Allahu Akbar. Dan berikutnya Ustaz, Mentari Senja kini timbul Ustaz. Soalan di Facebook, nama dia Mentari Senja. Mentari Senja. Baik, apakah kesan itu Ustaz? Apakah kesan andai tidak ada campur tangan mentua sepenuhnya dalam rumah tangga? Adakah sempurna jika tidak ada campur tangan dan bimbingan daripada orang tua? Terima kasih. Jadi
bila sebut tak ada campur tangan langsung ni, tadi kita dah cerita panjang campur tangan, tiba-tiba tak ada langsung pula. Ini mungkin ada sebab tu dia tak campur tangan. Mungkin sedikit pencerahan Ustaz. Kadang-kadang kalau kita bukan kata kita sempurna, tak, maksudnya dengan ilmu yang kita ada tadi kita tak perlu merujuk kepada sesiapa. Boleh jadi kita tak perlu merujuk kepada siapa, mungkin tidak kepada ibu dan ayah, kepada mentua, mungkin kita merujuk kepada guru-guru kita, merujuk kepada kawan-kawan kita. Sebenarnya dalam kehidupan ni kita pasti memerlukan sokongan, supporter. Mesti berlakunya kesokongan. Sebab kita tak boleh hidup sendirian. Hebat mana pun kita, pasti kita akan memerlukan orang lain pada suatu hari nanti, sehinggalah pada saat-saat terakhir kita berada di atas usungan, ketika mana kita diusung ke kubur, ketika mana kita dimandikan, ketika mana kita dipakaikan dengan kapan dan sebagainya, kita masih memerlukan orang lain. Begitu juga dalam meneraju bahtera kehidupan dalam rumah tangga, pasti kita memerlukan nasihat. Cumanya siapa tempat merujuk itu? Mungkin tidak ibu dan ayah kita mungkin, tapi mungkin juga pejabat agama, mungkin kaunselor, mungkin rakan sepejabat dan sebagainya yang boleh kita percaya. Syaratnya kena percaya tu. Maksudnya kita nak cerita kepada seseorang hal rumah tangga kita, mesti orang itu orang yang boleh dipercayai. Nanti takut nanti kita cerita, kita tak tahu dia macam mana. Bila dia dah bermusuh dengan kita, dia akan cerita balik. Aku tahu dah. Allah Akbar. Aku tahu semua dalam kelambu dia cerita dah kat aku. Tengok. Sebab kita tak boleh dipercayai. Sebab itu kebiasaannya jalan suluh ataupun jalan perdamaian ialah kedua ibu bapa. Itu tempat kita menyatakan akan segala kelemahan, segala kepincangan dan sebagainya. Dan nak dikata untuk mencari jalan penyelesaian, bukan untuk menokok tambah supaya cepat berpisah. No, bukan macam tu. Sebab kita nak bina rumah tangga atau rumah masjid ini kekal abadi, bahasa sekarang panggil til jannah, sehingga ke syurga. Itu idaman kita. Jadi nasihat, menasihati adalah satu benda yang perlu, dan tempat kita mencari nasihat tu juga adalah benda yang penting. Jangan kita sembrono saja minta nasihat, takut nanti dia jadi musuh dan akan membuka aib kita. Allahu Akbar. Dan terima kasih kepada Ustaz, dan kepada soalan yang diajukan tadi, mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita. Sedar tak sedar Ustaz, kita panjang lebar telah pun kita bicarakan berkenaan dengan menakak campur tangan mentua. Kita telah pun sampai ke penghujung siaran kita pada hari ini, dan kita minta Fadil Ustaz sedikit pelan tindakan yang mungkin kita boleh lakukan untuk campur tangan mentua tajuk kita bicarakan hari ini. Sedikit Ustaz. Baik, kepada saya dari jadi mentua kan, nasihat pada diri sendiri dan kepada luar sana, kita nasihat dan jagalah anak menantu kita sebagaimana anak kita sendiri. Nasihatlah yang baik-baik untuk jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita campur tangan yang negatif. Maksudnya kita nasihat dia supaya dia lebih teruk dan sebagainya. Sedikit keburukan daripada anak menantu kita, kita terima seadanya, kita cuba baluti dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Tunjuk akhlak yang baik, pekerti yang baik, adab yang baik, pasti anak menantu juga akan ikut kita adab yang baik. Kalau kita bercakap kasar, anak menantu juga akan bercakap kasar. Kalau kita juga sumpah menyumpah, anak menantu juga akan sumpah menyumpah. Maksudnya kita akan berada pada landasan kebenaran, dan anak menantu juga akan berada di atas landasan kebenaran, insya-Allah. Allahu Akbar. Dan seminit terakhir Ustaz, tutup dengan sedikit doa, semoga Allah Taala berkati kita, insya-Allah. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua, ahli keluarga kita semua selamat dunia dan juga akhirat. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak isteri yang saleh dan salihah, ya Allah, yang menyejukkan mata hati kami, ya Allah, sentiasa tunduk bersujud padamu, ya ilahi rabbal alamin. Ya Allah, selamatkanlah hidup kami dunia dan juga akhirat, ya Allah. Jadikanlah kami, ya Allah, anak isteri kami, ya Allah, pasangan-pasangan hidup kami, anak menantu kami, ya Allah, berada di dalam lindungan rahmat kasih Engkau, ya Allah. Sehingga kami dibagikan semula dan syurga-Mu, ya ilahi rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi pada Fadil Ustaz dan juga kepada para penonton. Kita telah pun sampai ke penghujung siaran. Ada terlepas info atau siaran daripada awal, catch up semula di aplikasi Tonton
tonton dengan muat turun dan langgan sekarang di tonton.com.my. Terima kasih. Ayuh sama-sama kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.